Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu minta kamu baca doa secara sendiri, kemudian sediakan peralatan seperti buku dan juga alat tulis. Pada hari ini kita akan teruskan tema yang sama, iaitu tema kebudayaan kita di dalam unit 12, iaitu unit amalan baik. Kita akan belajar tentang tata bahasa, iaitu kata seru dan kata perintah. Kamu perlu buka buku teks kamu, muka surat 78 dan 79. Sediakan juga buku aktiviti dan juga buku praktis bijak. Baiklah, mari kita lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran kita. Di akhir PDP ini, cikgu harap murid dapat menggunakan kata seru dengan betulnya mengikut konteks. Yang kedua, menggunakan kata seru dan kata perintah mengikut konteks. Seperti yang kamu dapat lihat di sini, ataupun kita bacakan di sini, apa itu kata seru? Kata seru ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan hairan dan pelbagai perasaan yang lain seperti yang kamu lihat dalam gambar rajah di sebelah. Kata seru juga hadir di permulaan ayat. Ayat seruan pula perlu diakhiri dengan tanda seru. Jika kamu lihat di bawah ini adalah ayat seru. Aduh, sakitnya kakiku. Ini satu ayat lengkap yang kita panggil ayat seru yang mengandungi kata seru aduh dan diakhiri dengan tanda seru. Ini adalah tanda seru seperti huruf I kecil yang terbalik itu kita panggil tanda seru. Aduh, selepas aduh akan ada koma. Selepas kata seru akan ada koma diikuti ayat yang lengkap dan seterusnya tidak berakhir dengan titik tetapi berakhir dengan tanda seru. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan. Kamu seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar ini ada beberapa perkataan ataupun kata seru yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, oh, aduh, amboi, wah, syabas, aduhai, wahai, cis dan nah. Ini adalah contoh kata seru yang sering kita gunakan. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Aduh. Aduh ini kita gunakan untuk menyatakan perasaan sakit. Aduh, sakitnya kakiku. Ini adalah ayat seru yang mengandungi kata seru aduh. Kemudian seterusnya ah. Ah ini untuk menyatakan tidak setuju, bantahan atau menolak. Kita menolak cadangan, kita membuat bantahan ataupun kita tidak bersetuju dengan seseorang. Ayat contohnya ialah saya bantah. Seterusnya aduhai. Aduhai ini untuk menyatakan perasaan sedih. Aduhai, malangnya nasibku. Dia sedih sebab kakinya luka dan dia pun menangis. Jadi dia kata aduhai, malangnya nasibku. Kemudian seterusnya amboi untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Amboi, besarnya rumah awak. Dia rasa kagum dengan rumah yang besar itu. Jadi dia berkata amboi, besarnya rumah awak. Macam tu. Okay, seterusnya kata seru cis untuk menyatakan perasaan marah dan benci. Contoh ayat cis, pergi dari sini. Marah dekat orang tu jadi dia marah, dia halau orang tu pergi dari sini. Kemudian nah, yang juga untuk menyatakan perasaan atau memberi sesuatu dengan marah. Dia nak beri tapi dia marah. Nah, ambil ini. Okay. Seterusnya untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Kamu masih di sini? Jadi dia terkejut dengan kawan dia masih ada di situ. Jadi dia terkejut dan kata, kamu masih di sini? Okay. Oh, untuk menyatakan perasaan terkejut, hairan, gembira atau mengharap. Contoh ayat, oh, bajuku terkoyak. Okay, mungkin dia tersilap gunting, dia tergunting baju dia sekali. Jadi dia, oh, bajuku terkoyak. Contohnya. Seterusnya ialah syabas untuk mengucapkan tahniah, memuji dan gembira. Okay, seseorang tu sekiranya dia dapat kejayaan, kita ucap tahniah kepada dia.
Itu juga kita boleh gunakan perkataan syabas. Syabas, anda telah berjaya. Seterusnya, wah untuk menyatakan perasaan hairan, terkejut atau gembira. Yang ini, kalau contoh ayat ini kita katakan dia lebih kepada hairan. Wah, tebalnya buku ini. Dia tak pernah nampak buku yang sangat tebal, jadi dia hairan. Dan dia pun berkata, wah, tebalnya buku ini. Dan akhir sekali, kata seru wahai untuk menyatakan perasaan sayang atau merayu. Wahai anakku sayang. Okay, ini seorang ibu berkata kepada bayinya. Okay, ini adalah contoh-contoh kata seru yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Baiklah, seterusnya cikgu minta kamu buka buku aktiviti pada muka surat 78. Ini adalah muka surat 78. Pada muka surat 78 ini terdapat perbualan yang mengandungi kata seru. Sebelum kita mengisi kata seru tersebut, marilah kita memahami dulu apa yang hendak disampaikan di dalam teks ataupun perbualan ini. Marilah kita baca bersama-sama. Tajuknya, Sehari di Muzium Kaca, iBox Glass Museum. Pada suatu hari, Yahya dan keluarganya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang yang terletak di Jalan Burma, Pulau Pinang. Amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. Terowong ini memang cantik, Mak. Hana pun ada sekali. Ini adalah Yahya, ini emak Yahya. Kemudian ini adalah Hana yang bertudung warna merah jambu itu adalah Hana. Hai Yahya, kamu pun datang? Ya Hana. Wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Oh, rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Dan Yahya berkata, ada kata seru di situ yang perlu kita isikan dan kita biarkan dulu tempat kosong. Cantiknya motif pada ukuran ini. Betul, Yahya. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Ya, Hana, cenderamata ini daripada botol yang dikitar semula. Uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Selepas itu, mereka pun pulang. Ini perbualan di antara 3 orang, Ibu Yahya, Yahya dan Hana yang berada di Muzium Kaca dan mereka sangat teruja melihat suasana di sekitar muzium itu. Mari kita lihat apakah perkataan kata seru yang sesuai untuk perbualan Yahya ini. Mari kita lihat. Yang pertama, cantiknya motif pada ukiran ini. Apakah kata serunya? Amboi. Amboi, cantiknya motif pada ukiran ini. Dia jadi hairan kan? Seterusnya, apa pula Hana kata? Betul, Hana tadi kata betul untuk Yahya ni. Kata sangat cantik. Betul Yahya. Wah, banyaknya makcik membeli cenderamata. Dia hairan, dia terkejut makcik ataupun Ibu Yahya membeli banyak cenderamata. Wah, banyaknya makcik membeli cenderamata. Kemudian Mak Yahya pun menjawab, ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang telah dikitar semula. Kita lihat pula apa yang Hana akan sebut. Oh, uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Jadi, dia rasa kagum daripada botol yang kita semula boleh jadi cenderamata yang menarik. Jadi, dia rasa kagum. Kemudian, apa pula Ibu Yahya jawab? Ibu Yahya berkata, sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Ibu dia macam terkejut dah lewat dah. Jadi, dia kata, sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Lepas itu, mereka pun pulang. Ini adalah kata seru yang kamu boleh gunakan ataupun yang dapat digunakan untuk teks ini. Okey. Dan sekarang cikgu minta kamu buka pula buku teks muka surat 79. Pada muka surat 79, minggu lepas kita ada belajar tentang kata perintah. Kamu boleh rujuk nota cikgu tentang kata perintah dan juga kata seru yang kita belajar sebentar tadi. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula lawatan ke Muzium Padi. Okay, ini adalah perbuatan semasa di Muzium Padi.
Murid-murid, sila turun dari bas sekarang. Ini perkataan sila turun maksudnya kata perintah. Kita sudah sampai di Muzium Padi. Dia hairan kan? Cikgu kata tadi, adalah kata seru dan diakhiri dengan tanda seru. Jadi, ia adalah ayat lengkap, ayat seru yang lengkap. Jadi, kita guna ini adalah kata seru. Uniknya barang-barang purba ini. Jadi, dia ada tanda seru di belakang. Jadi, kita gunakan kata seru. Jadi, kamu boleh letakkan apa dia? Kita lihat yang pertama. Ya, kita letakkan, wah, uniknya barang purba ini. Lepas tu, sentuh alatan itu Sumi, nampak seperti rakan Sumi ni dia bimbang. Jadi dia kata, jangan sentuh alatan itu Sumi. Ini adalah kata perintah. Seterusnya, gambar yang ketiga. Cikgu besarkan di sebelah sini. Ambilkan gambar saya, Yong Han. Dia minta Yong Han ambilkan gambar dia. Jadi, kita panggil itu kata perintah. Tolong ambilkan gambar saya, Yong Han. Kemudian, begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Ini adalah kata seru. Jadi, kamu letakkan, begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Itu ayat seru yang lengkap. Seterusnya, beratur di luar. Kita akan pulang sekarang. Jadi, jawapannya adalah minta. Adalah kata perintah. Minta. Minta beratur di luar. Dan seterusnya, cepatnya masa berlalu. Sudah tentulah yang ini amboi. Sebab dia ada kata seru. Jadi, kamu gunakan kata seru. Sebab dia ada tanda seru. Jadi, kita gunakan tanda kata seru amboi. Ini adalah tentang muka surat 79. Baiklah, kita telah siap ataupun kamu telah faham maksud kata seru dan kata perintah. Seterusnya, cikgu minta kamu buka buku teks. Maafkan cikgu, buka buku aktiviti. Pada buku aktiviti ini, pada muka surat 92, kamu dapat lihat dia minta kamu masukkan ayat seru ke dalam gambar, tulis ayat seru berdasarkan gambar. Jadi, kamu baca setiap ayat seru ini terlebih dahulu dan kamu padankan dengan gambar yang betul. Contohnya, Noni, kamu ke sini dengan siapa? Kamu baca dahulu dan kemudian cari gambar dan tulis. Amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Di sana ada jualan barang-barang kraftangan. Begini caranya menganyam tikar mengkuang. Wah, besarnya wow bulan ini. Mari kita lihat ataupun cikgu tunjukkan jawapan yang cikgu letakkan di sini. Okey, ini Noni, kamu datang dengan siapa? Kamu letak di situ. Amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Di sana ada jualan barang-barang kraftangan. Begini caranya menganyam tikar mengkuang. Wah, besarnya wow bulan ini. Okey. Ini adalah jawapan-jawapan yang kamu boleh semak setelah kamu lengkapkan sendiri pada muka surat 92. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cuba cikgu sampaikan dan cikgu harap juga kamu dapat lengkapkan latihan yang cikgu beri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.